Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azra'i bin Muhammad Hasbi. Nombor kad matrik saya I21105179. Okey, baik. Hari ini saya akan membuat video tentang ulasan. Saya akan buat ulasan tentang buku Wacana Pemikiran Islam yang dituliskan oleh Syekh Syariman Syed Ali. InsyaAllah. Okey, baik. Saya akan memulasan berkenaan dengan tajuk saya, iaitu ikhtiar dan tawakal. Okay, saya akan perkenalkan ikhtiar dan tawakal. Artikel ini menceritakan tentang fungsi sebenar ikhtiar dan tawakal. Menurut istilah bahasa, kata ikhtiar berasal daripada bahasa Arab, iaitu ikhtara, yakhtaru, yang artinya memilih. Dengan demikian, arti ikhtiar adalah memilih mana-mana yang lebih baik atau yang buruk. Sedangkan menurut istilah teologi ilmu kalam, arti ikhtiar adalah kebebasan dan kemerdekaan manusia dalam memilih dan menentukan perbuatannya. Bagi umat Islam, memiliki keimanan kepada Tuhannya dalam berusaha, maka ia tak semena-mena hanya mengandalkan usaha sendiri tanpa meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Islam menempatkan ikhtiar beriringan dengan doa. Ikhtiar merupakan sebuah usaha yang seharusnya dilakukan manusia untuk dapat memenuhi segala keperluan dalam kehidupannya, baik secara material, emosi, spiritual, kesihatan, seksual dan juga masa depannya, agar tujuan hidup untuk dapat sejahtera dunia akhirat dapat terpenuhi. Ikhtiar harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, memenuhi hati dan semaksimal mungkin. Maksud tawakal pula, tawakal berasal daripada kata Arab wakala atau wikala. Kedua-duanya mengandung makna memperlihatkan ketidakkemampuan dan bersandar atau pasrah kepada orang lain. Kata kerja asalnya adalah wakala, yang kemudian lebih lazim memakai wazan tawakulan, yang berarti menyerahkan, menyandarkan, mewakilkan dan mempercayakan urusannya kepada pihak lain. Dalam ajaran Islam, tawakal adalah membebaskan diri daripada segala ketergantungan selain Allah dan menyerahkan keputusan atas segala sesuatunya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadikan tawakal disebut sebagai perbuatan menyerahkan segala perkara, ikhtiar dan usaha kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Okay. Ada segelintir masyarakat dalam atau umat Islam kurang memahami konsep ikhtiar dan tawakal dengan sebaiknya. Ada juga umat Islam yang menggunakan istilah ikhtiar dan tawakal pada keadaan yang salah atau tidak sepatutnya. Terdapat beberapa isu terhadap salah faham umat Islam tentang ikhtiar dan tawakal. Okay. Isu yang ditimbulkan dalam artikel ini dengan keputusan kerajaan yang mengisytiharkan arahan darurat, yang mana banyak melibatkan aktiviti kawasan luar rumah, tidak dapat dilaksanakan apabila arahan darurat telah dikeluarkan. Ia membuatkan rakyat berasa marah ataupun terasa murung akan kerana mereka hanya boleh duduk di rumah sahaja. Mereka jadi sedemikian kerana tidak dapat maklumat berkenaan wabak ini atau berkenaan wabak ini dengan baik, ataupun tidak dapat membuka minda untuk memahami situasi negara Malaysia yang mengalami wabak coronavirus yang boleh meragut nyawa. Isu seperti ini berkait rapat dengan mesyuarat jawatan kuasa muzakarah khas Majlis Kebangsaan Hal Ehwal Agama Islam Malaysia, iaitu singkatannya MKI, pada 15/2020, yang memutuskan bahawa semua aktiviti masjid dan surau termasuk solat berjemaah, solat Jumaat ditangguhkan untuk tempoh selama 10 hari
bermula 17 Mac sehingga 26 Mac 2020. Majlis Fatwa mereka ini membuat keputusan mengambil juga daripada Majlis Fatwa Kebangsaan juga turut mengambil kira keputusan daripada institusi fatwa antarabangsa yang berautoriti dan tokoh-tokoh ulama yang berkaitan dengan isu ini untuk dijadikan panduan untuk membuat keputusan. Kritikan yang terdapat dalam artikel ini, antara kritikan yang tertulis di dalam artikel ini, ada rakyat mengatakan bahawa dia tidak takut kepada COVID, dia hanya takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada pula yang mempersoalkan kenapa perlu tutup masjid. Bukankah ini masjid? Ini rumah Allah. Ada yang memburukkan keadaan lagi apabila segelintir pendakwah ataupun agamawan yang mengatakan ataupun mempertengahkan konsep tawakal dalam kes ini, yang mana ia tidak kena tempat dan masanya. Bertawakal dalam keadaan meninggalkan usaha untuk mencari satu tujuan atau matlamat adalah pemikiran orang yang jahil, malah dihukum haram oleh syarak menurut Ibnu Qudamah Al-Maqdisi menerusi karya beliau Mukhtasar Minhaj Al-Qasidin yang ditulis pada 1977. Okay. Cadangan yang terdapat dalam artikel ini juga, cadangan untuk mengakhiri wabak COVID-19 ini dengan jayanya mesti bermula dengan usaha atau ikhtiar. Berdasarkan sunatullah dan law of nature, COVID-19 boleh menjadi asbab yang akan memudaratkan, bukan kerana virus ini terlalu berkuasa untuk mengatasi kuasa Allah, tetapi kerana Allah telah menjadikan virus itu mempunyai asbab yang memudaratkan manusia dengan izinnya juga. Masuk kat sini, virus ini datang bukan dengan sendirinya, tapi virus ini juga dicipta oleh Allah kerana atas izin Allah sendiri, atas izin Allah jadikan virus itu membahaya. Okay, ia memberitahu kita wajib menyertai sifat tawakal kepada Allah dengan berusaha atau ikhtiar. Kita juga tidak boleh bertawakal hanya semata-mata untuk tawakal. Sebagai contoh kita tengah lapar, tapi kita biarkan perut kita ni kenyang dengan sendirinya. Kita sepatutnya usaha mencari makanan atau kita ikhtiar untuk masak sendiri dan kita mengisi perut lapar. Kita kena mengisi perut lapar. Lepas itu baru kita tawakal supaya perut kita kenyang dengan kita berusaha makan. Okey, solusi untuk mengelakkan daripada terkena wabak COVID ini, kita boleh ikhtiar dengan kuarantin di rumah pada masa yang jangka masa yang ditetapkan oleh kerajaan. Ikhtiar kuarantin ini telah dianjurkan sekian lama oleh baginda sallallahu alaihi wasallam sejak 1400 tahun yang dahulu, sebelum dunia perubatan moden mengaplikasikan kaedah ini. Okey. Kesimpulan oleh penulis artikel ini, saya akan simpulkan semua. Kesimpulannya, pihak kerajaan Malaysia telah mengambil langkah ini untuk memastikan rakyat di Malaysia sentiasa dalam keadaan sihat. Keputusan yang dikeluarkan oleh kerajaan Malaysia bukan hanya reka semata-mata atau menakut-nakutkan rakyat. Keputusan ini juga dirujuk daripada pelbagai pihak, sama ada dari sudut agama, keselamatan dan juga kesihatan. Untuk usaha ini dapat dijalankan dengan baik, rakyat juga perlu usaha ini dapat dijalankan dengan jayanya, rakyat juga perlu mematuhi atau ikut semua ketetapan oleh kerajaan ini supaya ikhtiar ini dapat mengurangkan peratusan rakyat yang terkena jangkitan wabak ini, iaitu coronavirus ataupun yang berkenali COVID-19, dan keselamatan atau kesihatan rakyat di Malaysia terjamin. Okey, itu saja daripada saya untuk saya buat ulasankan tentang buku Wacana Pemikiran Islam ini yang dituliskan oleh Cik Syariman Syekh Ali.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.